tuan-tuan. Seterusnya kita menyatakan ada dua pesanan daripada Sultan Selangor dan juga Sultan Johor berkenaan dengan apa tuan-tuan, kebiadaban Perikatan Nasional, terutama dalam masuk ke negeri orang lepas tu menghina sesuka hati Sultan Selangor. Dia kata. So ucapan Sultan Selangor dalam titah baginda hari ini mengingatkan, beliau ucapkan, baginda ucapkan, Sultan Selangor jangan ingat sudah popular boleh pelekeh sesiapa saja. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini menggesa semua ahli politik berhenti daripada amalan mencaci dan sebarang tindakan yang boleh mencecaskan harmonian masyarakat. Kecuali dekat TikTok ni terus maki. Dapat pahala, alhamdulillah. Gift tak dapat pahala. Sebaliknya titah baginda tumpuan perlu diberikan kepada usaha memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Menurut Sultan Sharafuddin, tindakan ahli politik yang menggunakan kata-kata kesat lagi biadab menunjukkan ketika ini perasaan hormat mereka kepada institusi diraja semakin terhakis dan akhirnya dilantik jadi menteri besar, tuan-tuan. Sikap biadab mereka ini telah melangkaui batas-batas dan nilai kepribadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita ini cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak mempelekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing. Malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas. Kemana hilangnya budi bahasa? Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di khalayak ramai. Tapi orang kat sini ramai bukan orang Selangor, kan? Jadi dia orang tak kisahlah titah Sultan Selangor, kan? Sultan Sharafuddin bertitah demikian pada majlis menganggap sumpah jawatan Menteri Besar Selangor dan anggota Exco Kerajaan di Shah Alam Kelang hari ini. Dalam masa sama kita dengar ucapan Sultan Johor berkenaan dengan isu yang lebih kurang sama. Ucapan Sultan Johor isu yang lebih kurang sama, insya-Allah kita dengarkan. Sekalian, ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit yang sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya. Virus ini telah lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Jika penyakit serang jantung boleh bawa ke kematian serta-merta, virus ini akan membuat pesakitnya sengsara sepanjang hayat. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Virus ini datang daripada parti politik baru dan ahli-ahlinya menjadi penyebarnya. Virus ini sangat berbahaya kerana ianya sukar diubati. Apabila masyarakat telah dijangkiti virus ini, maka musnahlah kehidupan rakyat dan kemakmuran negara. Oleh itu, saya berharap rakyat saya menjauhkan diri daripada virus ini. Gunakan akal, fikiran dan jangan sampai menyesal kemudian hari. Pembawa virus ini akan mengentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin, tetapi kebaikan yang dibuat kerajaan semuanya mereka buat tak nampak. Apabila agenda atau hasrat mereka tidak tercapai, mereka akan biarkan masyarakat hidup dalam keadaan yang menderita. Saya bercakap sebagai orang tua atau seorang bapa yang cintakan perpaduan dan mahu rakyat saya hidup dengan aman dan damai. Saya tidak mahu melihat rakyat saya berpecah. Saya benci pada individu tertentu. Mereka mempunyai agenda tersendiri, menghasut rakyat untuk bergaduh sesama sendiri. Apabila perpecahan berlaku, kehidupan rakyat akan menjadi susah. Dan pada waktu itu, janganlah tulis pada saya. So virus yang disebutkan itu, virus yang disebutkan oleh Sultan Johor dan juga sebagaimana titah Sultan Selangor tadi itu, yang disebut sebagai mereka yang menghentam kerajaan setiap hari dan tidak mengindahkan tentang kebaikan yang kerajaan buatkan. Dan mereka ni tuan-tuan berusaha setiap hari untuk memastikan ketidakstabilan negara kita. Mereka akan cuba merosakkan negara kita. Mereka akan cuba tebuk atap. Sebab itu kalau kita tengok Syahir punya apa orang kata model politik, model ekonomi tempoh hari, dia menyebut bumbungnya adalah kestabilan nasional. Kestabilan nasional. Kenapa dia kata bumbung itu kestabilan nasional? Sebab dia tahu nak tebuk, kena tebuk ikut daripada atap. Ini yang berlaku kepada PAS. Mereka yang telah menebuk daripada atap kepada Bersatu, yang menebuk daripada atap atas tujuan apa? Untuk merosakkan negara kita, untuk merosakkan kestabilan negara kita. Tuan-tuan, saya nak cerita. Bila Barisan Nasional ditawarkan untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, dan bila Pakatan Harapan ditawarkan untuk membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional, bukan tawaran membentuk kerajaan dicadangkan oleh Barisan Nasional atau dicadangkan oleh Pakatan Harapan, bukan. Cadangan itu datang daripada Yang di-Pertuan Agong atas titah baginda. Apakah yang dikatakan oleh kedua-dua parti ini? Kedua-duanya mengatakan, daulat tuanku, sembah patik harap diampun. Apa yang tuanku titahkan, maka itulah yang patik akan turuti dan patuhi. Walaupun kata Barisan Nasional mengatakan mereka tidak akan membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan, tetapi kerana mereka memahami bahawa keperluan membentuk kerajaan setelah habis pilihan raya,
demi menghadapi 5 tahun lagi untuk nak negara maju, untuk nak menyelesaikan masalah rakyat, maka mereka sanggup menurunkan ego mereka dan bersama dengan kerajaan yang satu masa dahulu tak lama lah, dalam 2-3 bulan sebelum itu, mereka lawan, mereka tentang dalam pilihan raya. Kerana mereka sedar, dah habis dah boxing tu. Perlawanan dalam pilihan raya tu dah habis. Cerita pilihan raya dah habis. Gaduh pilihan raya dah habis. Sekarang tiba waktu nak pergi untuk apa? Membina balik negara. Mentadbir negara. Memastikan rakyat cukup makan. Memastikan rakyat dapat kesejahteraan. Tetapi apa yang ada satu lagi parti tak boleh nak move on, tuan-tuan. Iaitu mereka mengatakan, tak ada, kita ni yang lebih berhak menjadi kerajaan. Walaupun kerusi mereka tu paling sikit, tuan-tuan. 70 kerusi. Yalah, lebih banyak lah daripada Barisan Nasional, tetapi lebih sikit daripada parti yang utama, iaitu Pakatan Harapan. So, bila mereka sebagai parti yang kedua, kita kata, kedua selepas Pakatan Harapan, tetapi nak demand seolah-olah dia yang lebih layak berkuasa. Kerana dia kata apa? Kami ada SD. Yang ni saya nampak, ramai, even pegawai kerajaan sendiri tak nampak benda ni. Yang kita tengok undi di dalam askar, undi di dalam polis, masih lagi kecil. Kerana dia kata bahawa ini momokkan yang telah berjaya diletakkan, diracuni oleh virus Perikatan Nasional. Saya panggil virus Perikatan Nasional VPN, tuan-tuan. Virus Perikatan Nasional VPN. Okey, hashtag VPN boleh tak? Virus Perikatan Nasional. Mereka lah yang telah berjaya meracuni pemikiran. 33 bulan mereka memerintah. Dia kata negara kita akan hancur. Kalau memerintah Anwar Ibrahim pakai skirt pendek, nanti kafe lah kita, liberal lah kita, sekular lah kita. Dia tanam dengan orang kata pemikiran bahawa negara kita ini akan hancur, tuan-tuan. Jadi bila kerajaan ini ditakbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim nak melangkah ke hadapan, nak membawa orang kata apa, negara yang lebih baik, nak membawa ekonomi yang lebih baik, tersekat kerana apa? Virus VPN ini masih ada di dalam pegawai-pegawai kerajaan. Bukan semualah, pegawai-pegawai kerajaan yang merasakan virus itu masih melekat dalam diri mereka. Dia kata inilah virus yang apa orang kata kerajaan yang cuba menghancurkan kita. Padahal kerajaan ini yang cuba menyelamatkan negara kita. Mereka sakau, mereka ambil duit kita. Mereka rosakkan setelah buat darurat, dia ambil duit kita, letak sana, letak sini. Atas tujuan apa, tuan-tuan? Mengkayakan diri sendiri. Anak kaya, menantu kaya, adik-beradik kaya, company kawan-kawan semua kaya raya. Rakyat semakin susah. Sehingga kerajaan terpaksa berhutang 1.5 trilion. Yang kena ditanggung oleh siapa? Kerajaan yang ada sekarang. Nak selesaikan. Tetapi apa yang virus ini bagi tahu kepada pegawai-pegawai kerajaan? Tak. Itu semua DAP, itu semua liberal, itu semua sekular, itu semua kafir. Ini yang dia orang mainkan. Tetapi hakikat sebenarnya VPN, virus Perikatan Nasional ini, VPN ini yang merosakkan, yang menghancurkan pemikiran rakyat sehingga rakyat kata, ya, lebih baik kita tumbangkan kerajaan ini, tuan-tuan. Pemikiran sebeginilah yang akan akhirnya bukan kerajaan ditumbang, tetapi yang akan tumbang adalah rakyat yang akan tumbang. Rakyat yang akan hancur, rakyat yang akan menderita. Kita tengok 2020 dahulu. Bila kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan oleh virus Perikatan Nasional, VPN ni, tuan-tuan, apa yang berlaku kepada negara? Negara tutup, kita tak boleh keluar rumah. Virus merebak, dia orang tak boleh kontrol pun. Sampaikan rakyat terpaksa angkat bendera putih untuk nak minta bantuan kepada kerajaan. Pekerjaan tak ada, negara tutup. Virusnya dekat apa orang kata Petaling Jaya. Virusnya dekat masjid di Petaling Jaya. Tapi kenapa tutup sampai Sabah dan Sarawak? Tujuannya tidak lain tidak bukan nak sakau duit pada waktu itu. Bila kerajaan pada waktu itu nak buat darurat, saya mempersoalkan. Kenapa buat darurat sampai perlu menutup parlimen? Saya mempersoalkan kenapa buat darurat sampai perlu menutup parlimen. Apakah keperluan membuat darurat sampai perlu nak tutup parlimen? Bila Anwar Ibrahim pada bulan Mac 2021 menggesa supaya parlimen itu dibuka. Supaya kita boleh berbicara, membincangkan. Soal apa? Soal tentang peruntukan, soal tentang bajet, soal tentang duit yang digunakan untuk vaksin umpamanya. Kerajaan kata apa? Oh, tak boleh buka kerana nanti takut ahli parlimen ini dijangkiti oleh siapa, tuan-tuan? Oleh virus. Rupanya virus yang menjangkiti apa orang kata negara ini rupanya virus Perikatan Nasional. Bukannya virus COVID, tuan-tuan. Akhirnya bila negara tak buka, didesak oleh Yang di-Pertuan Agong, tak nak buka juga. Didesak Yang di-Pertuan Agong, tak nak buka juga. Pada bulan Mei, saya terpaksa mengambil tindakan yang drastik untuk memastikan bahawa kita kena gegarkan ke negara ini. Dan bila bergegarnya negara ini, bulan Jun, ni saya nak cerita, bulan Jun akhirnya Majlis Raja-Raja bersidang. Hujung Mei saya buat video itu. Awal tengah Jun Majlis Raja-Raja bersidang. Bulan Julai, Parlimen buka dan darurat ditarik balik. Pejuang atau petualang, tuan-tuan nilailah sendiri. Tetapi akhirnya, pada Julai 2021, negara buka, Parlimen buka. Kita boleh bicarakan tentang apa yang berlaku di dalam negara. Sama tak dengan orang yang menghina susul galau sultan-sultan di dalam negara kita, tuan-tuan? Sama ke perbuatan itu dengan orang yang mempertikaikan salah silah sultan-sultan di dalam negara kita? Sama ke? Sama ke perbuatan itu dengan menghina Yang di-Pertuan Agong, mengatakan hanya Anwar Ibrahim yang mendengar titah Yang di-Pertuan Agong tentang kerajaan perpaduan, sedangkan orang lain tak dengar? Sama ke, tuan-tuan? Adakah itu perkara yang sama? Samakah dengan orang yang menghina sultan kita dengan mengatakan bahawa susur galuh dan salah silah mereka tak original, cokia? Sama ke, tuan-tuan? Tepuk dada tanya iman lah. Sebab tu VPN, virus Perikatan Nasional inilah yang merosakkan pemikiran siapa, tuan-tuan? Pemikiran siapa? Dia virus ni, dia tanam dalam pemikiran-pemikiran pengundi dia. Dia bukan tanam, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok komen cukup. Komen dia orang ni menghina saya. Adakah komen dia orang mencadangkan, memberi cara, memberi panduan bagaimana menjadikan negara ini lebih baik?
Sekiranya Perikatan Nasional memegang negara ini, tuan-tuan, apa yang dia boleh lakukan dengan 1.5 trilion hutang? Apa yang boleh mereka lakukan dengan kos sara hidup? Sedangkan mereka memerintah pada tahun itu, pada zaman mereka memerintah, harga barang naik, harga ayam naik, harga telur naik, harga rumah naik, inflasi naik. Malah pada zaman mereka memerintah itulah 4 kali OPR naik, tuan-tuan. 4 kali, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. 4 kali OPR itu naik. And yet mereka duk bising. Bising tentang OPR yang naik sekali. Sedangkan zaman mereka naik 4 kali. Tapi of course hakikatnya, tak ada apa berlaku zaman kami. Zaman kami baik-baik saja. Kami yang telah menyelamatkan negara ini, tuan-tuan. Kalau mereka terus mentadbir negara ini, katalah na'udzubillah min zalik, mereka mentadbir negara ini baru-baru ini, negara kita akan menuju lebih teruk kehancuran. Dengan 33 bulan itu saja, jutaan, mungkin bilion ringgit telah disakau oleh tuan-tuan. Telah disakau oleh mereka, tuan-tuan. Dalam keadaan itu, mereka boleh mengambil kesempatan terhadap kita. Tuan-tuan tahu tak? Sehingga kan Pharma Niaga ni terpaksa buang vaksin. Ratusan juta, jutaan vials vaksin terpaksa dibuang kerana vaksin tu dah expired. Beli, tapi tak boleh nak digunakan. Dia ada expiry date dia. Siapa yang untung? Siapa yang mendapat laba? Siapa yang menjadi kaya? Tuan-tuan, ni satu benda yang saya tak ceritakan, tapi saya ceritakan hari ini. Tahukah tuan-tuan, WHO ada buat satu, saya nak panggil bukan undang-undang, tapi satu resolusi. Dan dia meminta negara-negara kita menandatangani resolusi. Apa resolusi itu? Resolusi itu antara lain adalah memberi hak kepada WHO untuk menentukan negara itu boleh darurat atau tidak sewaktu COVID. Emergency, memanggil emergency. Dan sekiranya kita sign, kita setuju. Kalau kita sign dan kita setuju, maka WHO boleh masuk dalam negara kita tanpa perlu melalui undang-undang, tanpa perlu melalui sultan, tanpa perlu melalui parlimen, tanpa perlu melalui agong. Mereka boleh menetapkan darurat dalam negara kita. Pada zaman bilakah perkara ini ditandatangani? Saya harap KJ, Khairi Jamaluddin boleh bangkit dan bagi tahu kita, adakah beliau tidak tanda tangan surat ataupun dokumen resolusi tersebut. Baru-baru ini Menteri Kesihatan kita pergi ke Geneva Convention. Dan dengar ceritanya, masih lagi dalam proses rundingan. Sehingga kan KJ dilantik. Antaranya apa, tuan-tuan, kalau tak silap saya, Vice kepada WHO. Kalau tolong KJ nanti tanya pada KJ, adakah dia sign atau tidak resolusi tersebut? Dan kalau sign, apa implikasi dia kepada negara kita? Ni saya nak tanya KJ dan harap KJ tolong jawab. Kalau dia kata tak sign, tak apalah. Kan? Kalau dia kata tak sign, tak apa. Bersama dengan siapa? DG. Director General yang sekarang sudah bersara. Now, dia kena jawab, the onus is on him. Dia nak kena jawab bahawa sekarang ni dia sign atau tidak resolusi tersebut dan adakah telah dipersetujui atau tidak resolusi tersebut sewaktu COVID sedang melanda negara kita dan sewaktu mereka memerintah. Perkara ini sekarang ini Kerajaan Perikatan Nasional kena bertanggungjawab dan saya akan tanya dengan Menteri Kesihatan sendiri, adakah perkara ini ada atau tidak di dalam WHO, World Health Organization. Inilah yang kita panggil VPN. Virus Perikatan Nasional, tuan-tuan, yang merosakkan negara kita. Dan saya nak tambah, virus ini datang daripada mana, tuan-tuan? Virus ini datang daripada tidak lain tidak bukan pemikiran Syiah yang ada di dalam negara kita. Bagaimana pengaruh Syiah dalam sebab ada juga teruja negara Islam. Ini adalah kenyataan daripada ataupun ucapan ataupun video yang dirakam oleh Ustaz Wanji mengenai Syiah di dalam negara kita. Terutama di dalam PAS itu sendiri. Syiah di dalam PAS itu sendiri. Bagaimana pengaruh Syiah dalam PAS? Sebab anda juga teruja negara Islam di awal 80-an semasa sekolah-sekolah dulu. Abang Mat Sabu jadi contoh hentaman. Sebenarnya Syiah memang ada pengaruh, PAS memang terpengaruh dengan Syiah dalam menubuhkan kepimpinan ulama. Ada, dalam bukunya dia sebut, dalam tesnya dia sebut. Memang ada pengaruh. Anda secara peribadi, masa AJK dan ulama dulu, kita berkawan dengan ramai orang lama. Antaranya orang lama ni adalah Pak Suki Latif. Pak Suki Latif. Anda bersembang, ingat masa tu pemilihan PAS. Pemilihan PAS, lepas daripada kita mesyuarat, Dewan Ulama, ulama pelapis lah, bukan ulama besar, lajnah ulama pelapis. Lepas tu keluar tengok ada Pak Suki Latif dekat Taman Dewa, minum teh dengan Pak Suki Latif dekat restoran Taqwa. Jadi banyaklah perbualan anda dengan Pak Suki pada masa tu. Anda ada rakam tanpa Pak Suki perasan, Allahyarham dia tak perasan. Anda rakam masa tu. Sebab masa tu anda rajin nak bawa recorder. Jadi dia cakap masa ni benda penting ni, bersejarah anda rakam. Jadi anda tanyalah beberapa soalan pada Pak Suki. Antara soalan anda kata, apa pandangan Pak Suki terhadap Khalid Samad masa tu. Dan sebab masa tu PAS ada polemik ulama dan profesional. Jadi ingat balik masa zaman PAS tu. Jadi bila tanya apa pandangan dia pada Khalid Samad, Pak Suki Latif dia cakap menarik, dia kata Khalid Samad ni ustaz dah, cuba tak pakai kopiah dia. Anda kata tak faham. Dia kata kalau dengar dia bercakap agama, pandai dia lagi daripada ustaz. Dia kata Pak Suki. Cumanya dia tak pakai kopiah. Maka orang tak panggil lah dia ustaz. Antara pujian dia pada Khalid Samad. Lepas tu anda tanya pasal Usaha Musa. Apa pandangan Pak Suki berkenaan dengan Usaha Musa? Allahyarham Pak Suki kata apa? Dia kata Usaha Musa ni adalah ahli PAS yang paling cerdik dalam dunia. Dia kata ahli PAS yang paling cerdik dalam dunia. Anda boleh dengar tu, dia kata Allah, melampau sangat tu pujian Pak Suki pada Usaha Musa. Dia kata tak melampau sebab anda cakap ni dalam kerangka ahli PAS sahaja, bukan seluruh dunia. Oh, anda faham maksud dia kan? Sebab Pak Suki Latif ni wartawan, dia ada ayat-ayat dia yang deep sikit kan. Jadi bila dia cakap ni, dia kata Usaha Musa ni orang paling cerdik, ahli PAS yang paling cerdik dalam dunia ni. Dia kata dia lah, bukan seluruh dunia ni, di kalangan ahli PAS sahaja yang paling cerdik Musa. Ni Pak Suki Latif dia cakap kan? Dia pernah cakap kan? Lepas tu anda tanya pandangan dia tentang Tok Rajadi. Bila tanya Tok Rajadi tu, Pak Suki Latif apa? Tok Rajadi ni adalah presiden PAS sampai meninggal. Dia mesti jadi presiden PAS sampai dia meninggal.
macam tu. Mana kata Pak Sukir ni tak asal kat terjadi. Tak boleh. PAS ni tak boleh lagi pada jadi tadi. Jadi kita faham lah. Sukir Latif ni dia ada ada sudut pandang dia. Dia ada objektif dia dalam lihat. Masa tu tak timbul lagi pergaduhan sampai tubuh Parti Amanah tak ada lagi masa tu. Masa tu masih lagi kita PAS. Cumanya ada pertemuan antara profesional dan ulama. Macam tu. Itulah lebih kurang lah. Dan antara benda yang nak pernah tanya dia pasal pengaruh PAS dengan Syiah. Iran lah terutamanya sekali. Dia kata memang ada pengaruh. Memang ada pengaruh. Dia kata bila berlaku revolusi Iran dan pada masa tu PAS dah ada masalah kepimpinan. Kita ingat balik zaman Datuk Asri tu kan. Kalau kita baca satu buku ditulis oleh Datuk Asri, anda ada buku tu, anda pernah bedah, ada dalam YouTube anda bedah buku Datuk Asri, sejarah mana buku tu? Kat mana ada letak? Sekejap pernah tengok. Mana buku tu? Dalam buku tu, memang Datuk Asri pernah cerita dalam buku tu, semasa, sekejap anda terganggu nak cari mana buku tu. Sekejap. Ambil buku. Semasa dia dijatuhkan. Antara ungkapan yang diungkapkan oleh pimpinan-pimpinan pemuda pada masa itu untuk jatuhkan Datuk Asri adalah Marakbar Asri. Marakbar Asri. Marakbar Asri ni bahasa Iran, bahasa Farsi. Maksudnya lah jatuhlah Asri. Jatuhlah Asri. Sebenarnya ungkapan Marakbar Asri itu adalah ungkapan dulu masa nak menjatuhkan Syah Iran. Dia kata Marakbar Syah Iran tu kan? Atau asas sejarah dia lah. Lepas tu bila anda tanya Pak Suki Latif kata sebenarnya penubuhan kepimpinan ulama itu adalah pengaruh daripada konsep wilayatul faqih. Memang pengaruh wilayatul faqih. Jadi kalau orang kata PAS ni tak ada kaitan dengan pengaruh Syiah itu tak betul. Itu diakui sendiri dalam oleh pimpinan PAS lama lah. Kalau kita baca ni buku ni, satu buku. Ditulis oleh Ustaz Abu Bakar Hamzah. Ni jarang orang dapat ni buku ni. Ana simpan buku lama ni. Debat antara Abu Bakar Hamzah dengan Ibnu Muslim. Antara 1982. Ni tesis dia. Ni. PAS dalam era pimpinan ulama 1982. Start kat situ lah, start kan. Lepas tu diabsahkan tahun 1985. Sejarah ada tulis dalam tesis ni. Anda baca habis tesis ni. Jadi di situ kita nampak sejarah PAS dengan Syiah ni tidak boleh nafikan. Makanya masa tahun 1983 debat besar antara Abu Bakar Hamzah dengan Ibnu Muslim. Dan debat itu dibukukan oleh Ustaz Abu Bakar Hamzah. Ni buku lah. Kan? Jadi dalam buku ni, antara Ustaz Abu Bakar Hamzah, menariklah sebab masa tu kita anak tak ada lagi masa tu. Tahun 82 ni anak baru dilahirkan. Jadi dia ada sebut, dia kata bahaya kena ulama ni, kalau kita kata boleh, kalau PAS laksanakan juga, nanti orang akan kata, orang akan anggap ni Aziz itu adalah Khomeini. Kata dia lah. Buku ni. Dia sebut dalam buku ni. Kalau kita kata okey, kena ulama ni kita laksanakan, nanti orang akan taksub kepada ni Aziz, sehingga seperti mana orang Iran taksub kepada Khomeini. Dia sebut dalam buku ni. Tahun 83 Oh ni, Abu Bakar Hamzah hebat orang ni. Rupa-rupanya berlaku sungguh. Cumanya bukan kepada Tun Aziz, tapi berlaku kepada Tua Jadi. Berlaku macam tu. Jadi tiba-tiba kita tak ada pengaruh. Macam mana kau tak pengaruh? Ustaz Abu Hamzah kata dah ada pengaruh. Kena ulama tu dengan Khomeini, dengan wilayatul faqih Iran lah gitu. Jadi kalau kata tak ada, tak betul. Memang ada pengaruh. Okey, memang ada pengaruh. Memang ada pengaruh dan pengaruh itu memang wujud sebenarnya. Hakikat sebenarnya pengaruh itu ada. Pengaruh itu wujud, pengaruh itu ada. Pengaruh itu sebenarnya yang sekarang ini menjadi VPN, virus Perikatan Nasional, yang sebenarnya menjadi asas kepada pentarbiahan ataupun pendidikan di dalam PAS. Cuma majoriti orang PAS, dia tak tahu sebab itu takiyah Syiah. Takiyah ni adalah penipuan. Dia kata ini Sunni. Saya bagi contoh tuan-tuan, mengkafirkan orang lain. Amalan takfiri ni paling banyak dilakukan oleh siapa? Oleh Syiah. Kenapa saya kata demikian? Siapakah yang mengkafirkan selain daripada Ali? Abu Bakar kafir, Uthman kafir, apa orang kata Muawiyah kafir, apa orang kata Umar kafir. Siapa? Kalau bukan Syiah. Kalau sahabat itu boleh dikafirkan dengan mudah, ini kan pula tuan-tuan dan saya. Sebab itu virus Perikatan Nasional inilah yang disadur dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya adalah satu perkara yang digunakan untuk nak menipu rakyat. Nak menipu pengikut-pengikut yang ikhlas tentang Islam. Mengatakan inilah agama, inilah Islam, inilah ajaran, inilah perjuangan Islam. Padahal itu bukan perjuangan Islam. Itu adalah perjuangan Syiah, tuan-tuan. Perjuangan Syiah. Dan inilah yang banyak berlaku di dalam kepimpinan ataupun pemikiran PAS yang berlaku, yang ada sekarang ini. Tapi mereka, of course, mereka takkan nak mengakui. Kan? Takkan nak mengakui. Tuan-tuan, Haji Hadi selalu berhijrah, selalu berjumpa dengan siapa? Saya bukan kata dia Syiah. Saya tak kata Haji Hadi itu Syiah. Tetapi saya boleh katakan, mereka cenderung dan mengambil pendekatan untuk suka, takjub, taksub kepada pemikiran dan kaedah takbir Syiah. Sebab itu semalam saya kata, bila mereka kata mereka mengatakan bahawa perlembagaan kita ni kafir. Perlembagaan kita ni kafir, dia kata. Kenapa dia kata perlembagaan itu kafir? Seolah-olah dia nak mengatakan bahawa sultan kita ni semua tak boleh pakai. Agong semua tak boleh pakai. Kerana akhirnya kalau pemikiran ini diterima oleh rakyat, dia jadi majoriti dan bahayanya tuan-tuan. Jangan terkejut kalau mereka nak buang sultan. Mereka nak buang agong. Kerana sultan dan agong itu dijamin oleh perlembagaan. Sebab itu kalau kita tengok, even menteri besar dia beradab dengan sultan. Kerana bagi mereka, dalam satu video yang ditunjukkan, yang ada itu, dia kata, ulama warisatul anbiya, ulama ni lebih mulia, lebih tinggi daripada sultan, dia kata. So daripada situ pemikiran itu pun, virus Perikatan Nasional ini dah ada. Dah nampak. Dah berjaya menyusup sedikit demi sedikit, sehingga kan, even dalam komen tu pun kita tengok pengikut-pengikut mereka, maki sultan, maki agong sesuka hati je, tuan-tuan. Faham?
Inilah dia VPN, Virus Perikatan Nasional. Jangan pernah terpedaya. Tolonglah tuan-tuan. Mereka nak jadikan kita ni sebagaimana Iran. Sebagaimana Iran, itu yang mereka nak jadikan kita. Itulah yang mereka nak jadikan kita. Now, last kali tuan-tuan, saya nak cerita tentang kes yang berlaku, kes akal budi. Nak tunjuk. Kes akal budi ni tak habis. Sedang berlangsung. Dan Zahid masih lagi dibicarakan. Cuma ada orang persoalkan, kenapa kalau Zahid dibicarakan masih ada kes? Kenapa dia menjadi timbalan Perdana Menteri? Tuan-tuan, dia dibicarakan. Belum ditentukan bersalah atau tidak. Sebagaimana juga Muhyiddin Yassin. Sebagaimana juga Wan Saiful Wan Jan sedang dibicarakan. Belum mengatakan dia bersalah atau tidak. Jadi mereka masih lagi memegang jawatan-jawatan, termasuk jawatan ahli parlimen. Setelah mereka jatuh sabit kesalahan sehingga ke final Mahkamah Persekutuan, maka tentunya adalah penjara atau tidak, bersalah atau tidak. Maka di situ habis periwayatan mereka dalam memegang jawatan tersebut, maka boleh hilang jawatan.